Selamat datang ke channel ini. Setiap fakta ada dua sisi, tapi kebenaran cuma satu. Ini The Screen Media. Bayangkan, di tengah ketidakstabilan politik, satu keputusan mengejut dibuat di Sabah. Gabungan Rakyat Sabah, GRS, menolak Jalan Solo. Mereka memilih untuk berpaut pada Pakatan Harapan, PH. Apakah ini tanda Sabah akhirnya tunduk pada kuasa Putrajaya? Atau ada muslihat yang lebih besar di sebaliknya? Jangan kemana-mana, kerana apa yang kami bongkar selepas ini mungkin akan mengubah cara anda melihat politik Sabah dan Malaysia secara keseluruhan. Di tengah gelora politik menuju pilihan raya negeri, PRN Sabah, keputusan dramatik telah dicapai oleh Gabungan Rakyat Sabah, GRS. Mereka memilih untuk bersekutu dengan Pakatan Harapan, PH, sebagai rakan strategik menghadapi PRN yang akan datang. Menurut Bendahari UMNO Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Said Kurwak, pilihan GRS ini bukan sahaja patut dihormati, malah ia adalah isyarat jelas bahawa GRS menolak pendekatan politik Solo, satu pendekatan yang semakin sinonim dengan model politik Sarawak. Sarawak, sejak pembentukan Gabungan Parti Sarawak GPS, memilih untuk menjauhkan diri dari pengaruh parti nasional seperti UMNO dan PKR dan bergerak secara autonomi dalam memperjuangkan hak dan pembangunan negeri mereka. Namun, GRS mengambil pendekatan sebaliknya, bergabung dengan kuasa pusat demi kestabilan, pembangunan dan sinergi dengan kerajaan persekutuan yang diterajui PH. Saleh menegaskan bahawa keputusan GRS ini mempunyai asas yang kukuh dan akan dinilai oleh rakyat. Menurut beliau, Barisan Nasional BN pula sudah sekian lama konsisten bahawa gabungan dengan PH adalah jalan terbaik untuk kestabilan politik, bukan sahaja di Sabah tetapi juga di seluruh Malaysia. Beliau menyifatkan keputusan GRS itu sebagai langkah strategik demi menjalin hubungan erat dengan kerajaan pusat. Hubungan baik ini, katanya, berpotensi membawa pembangunan mampan ke Sabah, negeri yang telah sekian lama ketinggalan dari segi kemajuan infrastruktur dan ekonomi jika dibandingkan dengan semenanjung Malaysia. GRS sebelum ini telah menunjukkan kesediaan bekerjasama dengan pelbagai pihak, namun kini lebih jelas berpihak kepada gabungan yang diterajui PH. Saleh, yang juga ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Usuhan, percaya bahawa kerjasama antara BN dan PH bukan sekadar satu perjanjian politik semata-mata, tetapi kesinambungan logik dalam usaha membentuk kerajaan perpaduan yang stabil di peringkat negeri. Menyentuh soal koordinasi antara PH, BN dan GRS, Saleh dengan tegas menyatakan bahawa hal pengurusan dalaman PH adalah urusan mereka sendiri. BN, katanya, tidak akan mencampuri hal itu. Sebaliknya, fokus BN adalah memperkukuh kekuatannya sendiri di lapangan dan menjadi rakan kerjasama yang jujur serta bertanggung jawab. Kita mahu menang dan bantu rakan-rakan dalam gabungan. Kita tidak bermain dua muka. Pendekatan kita jelas, jujur, terbuka dan demi kebaikan rakyat Sabah, kata beliau, memberi isyarat jelas kepada pihak-pihak tertentu yang mungkin meragui keikhlasan mereka. Kenyataan Saleh ini hadir ketika suhu politik Sabah semakin memanas menjelang PRN. Parti-parti besar kini sedang menyusun strategi, menyemak semula pakatan dan menilai potensi untuk menang besar. Tidak dinafikan langkah GRS memilih PH sebagai rakan akan memberikan implikasi besar
terhadap strategi parti-parti lain, khususnya Perikatan Nasional, PN, dan Warisan. Tambahan pula, ini bukan kali pertama GRS membuat keputusan mengejut. Kita masih ingat bagaimana pada 2020, selepas tumbangnya Kerajaan Warisan, GRS terbentuk daripada campuran pelbagai parti termasuk Bersatu Sabah, PBS, STAR dan beberapa wakil rakyat bebas yang menyokong Datuk Seri Haji Nur sebagai Ketua Menteri. Kini dengan Parti Bersatu Sabah sudah kehilangan kekuatan akibat perpecahan dalaman dan penghijrahan besar-besaran adun ke parti-parti lain, GRS memilih untuk bergantung kepada sokongan PH dan BN. Namun, langkah ini menimbulkan pelbagai persoalan yang belum terjawab. Adakah GRS benar-benar ikhlas dalam kerjasama dengan PH atau sekadar langkah taktikal untuk kekal relevan? Adakah ini bermakna PH semakin berkuasa di Sabah? Dan jika ya, apa pula reaksi Warisan, parti yang selama ini mengaku sebagai penjaga hak Sabah? Persoalan lebih besar, adakah Sabah kini tunduk kepada kuasa politik semenanjung? Model politik Sarawak sering dijadikan contoh, bebas berdaulat, menjaga kepentingan rakyat tanpa terlalu bergantung kepada kuasa pusat. Tapi kini GRS memilih jalan bertentangan. Apakah makna semua ini bagi masa depan politik Sabah? Apakah Sabah akan kekal sebagai jajahan politik kepada pusat? Dan lebih menarik, bagaimana reaksi pengundi Sabah yang terkenal dengan sikap tidak setia pada satu parti terhadap gabungan tiga penjuru ini, PH, BN, dan GRS dalam satu kem? Adakah ia akan memecahkan undi atau menyatukan kekuatan? Malah ada yang berkata, ini hanyalah permainan elitis politik demi survival peribadi. Rakyat Sabah masih terpuruk dengan isu bekalan air, jalan berlubang, kadar kemiskinan yang tinggi, dan akses pendidikan serta kesihatan yang tidak seimbang. Adakah kerjasama ini akan menyelesaikan isu-isu itu atau sekadar helah politik untuk terus memegang kuasa? Sabah berada di persimpangan. Sama ada bangkit sebagai negeri yang bebas membuat keputusan demi rakyatnya? Apa sebenarnya yang berlaku di belakang tabir kerjasama GRS PH BN ini? Siapa yang untung dan siapa yang akan dikhianati? Terima kasih kerana menonton. Kongsikan video ini jika anda sayangkan Sabah. Dan jangan lupa komen di bawah. Adakah anda setuju dengan kerjasama ini? Atau anda fikir Sabah patut berdiri sendiri seperti Sarawak? Kita jumpa di medan komen. Sekian laporan terkini daripada kami di The Screen Media. Jangan lupa untuk tekan butang like, share video ini, dan yang paling penting, subscribe ke The Screen Media untuk terus bersama kami membongkar isu-isu panas, fakta keras, dan berita tanpa tapis. Kita jumpa lagi dalam laporan seterusnya.